Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, Parlimen bukan sekolah rendah. Ahli Parlimen Pembangkang dihalau Dewan. Ahli Parlimen Pakatan Harapan cadang Ambiga jadi pengerusi SPR seterusnya. Masa memerintah PAS tak pernah perjuangkan agama Islam pun. Jika tidak mahu nama masing-masing didedahkan sebagai wakil rakyat yang culas atau ponting, mereka wajar membuktikan diri masing-masing lebih baik berbanding budak sekolah. Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, tugas seseorang ahli parlimen bukan sekadar terpekik terlolong dalam Dewan Rakyat atau berbahas dengan cara tidak matang. Tugas mereka katanya adalah membawa suara rakyat dari kawasan masing-masing ke parlimen. Katanya, jadi sepatutnya mereka kena buktikan semua ahli parlimen adalah lebih baik daripada budak sekolah. Bukan hanya terpekik terlolong dalam parlimen, berbahas dengan tidak matang dan isu yang tidak membantu rakyat sekalipun. 2 hari lalu yang di-Pertuan Dewan Rakyat, Johari Abdul mencadangkan nama ahli-ahli parlimen yang sengaja ponting sidang mungkin akan dipaparkan di laman web parlimen. Langkah itu dibuat bagi memaklumkan orang ramai mengenai kesungguhan ahli parlimen masing-masing menjalankan tugas hakiki mereka. Kata Johari, itu adalah antara penambahbaikan yang akan dilaksanakan bagi meningkatkan kehadiran ahli parlimen di Dewan Rakyat. Menurutnya, cadangan itu akan dibincangkan dengan jawatan kuasa parlimen yang turut dianggotai wakil pembangkang. Katanya, saya akan bincang perkara ini kerana saya tidak boleh terus berikan arahan. Selepas perbincangan akan diputuskan bila akan bermula. Seeloknya kita mulakan papan nama di laman web secepat mungkin. Mungkin pada persidangan yang akan datang, ini antara penambahbaikan yang kita akan buat kerana ia akan memberikan peluang kepada masyarakat yang memilih mereka bertanya di manakah ahli parlimen berkenaan menghilangkan diri. Menurut Muhammad Akmal, dalam konteks pelajar, mereka diarah untuk hadir ke sekolah pada setiap hari kerana memang itulah tanggungjawab mereka. Katanya, maka salah satu tanggungjawab ahli parlimen ialah hadir dan berbahas dengan matang mengenai isu rakyat di parlimen. Dia turut memuat naik laporan media mengenai rasa tidak puas hati apabila terdapat cadangan untuk mendedahkan nama ahli parlimen yang ponting persidangan. Katanya ahli parlimen patut menunjukkan teladan yang baik sebagai seorang pemimpin untuk diteladani. Katanya kalau budak sekolah kita minta mereka berdisiplin, kenapa tidak kita? Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim menegaskan cadangan supaya nama ahli parlimen yang sengaja tidak hadir atau ponting sidang parlimen dipaparkan di laman sesawang bukanlah reformasi yang ditunggu-tunggu. Sebaliknya, bekas pengurusi PKR Johor itu berkata, Dewan Rakyat memerlukan reformasi lebih besar dan bermakna seperti mengembalikan Akta Perkhidmatan Parlimen. Katanya ia bagi menjadikan parlimen cabang kerajaan bebas daripada eksekutif supaya parlimen dapat berfungsi dengan efektif dalam sistem berkerajaan dan mengamalkan doktrin pengasingan kuasa. Speaker Dewan Rakyat perlu ada wawasan lebih murni dan berwibawa tinggi untuk membina amalan demokrasi berparlimen lebih bermakna. Beliau berkata demikian mengulas kenyataan Tan Sri Johari Abdul mengenai tindakan memaparkan nama ahli parlimen yang sengaja tidak hadir atau ponting di laman web Dewan Rakyat. Yang di-Pertua Dewan Rakyat itu berkata, ia antara beberapa penambahbaikan akan dilaksanakan bagi meningkatkan kehadiran ahli parlimen dalam sidang Dewan Rakyat kerana mereka mempunyai tugas dan tanggungjawab terhadap pengundi serta kawasan parlimen yang diwakili. Dalam pada itu, Hassan menyifatkan cadangan disuarakan Johari itu menghampiri perilaku memfitnah sambil menegaskan ahli parlimen tidak sewajarnya dilayan seperti kanak-kanak sekolah. Katanya ahli parlimen memerlukan seorang speaker, bukannya wanita bilik darjah. Ahli parlimen perlu dipandang dengan hormat dan bersangka baik, bukannya sangkaan buruk dan bersikap berniat jahat terhadap mereka. Ahli Parlimen Titiwangsa Datuk Seri Johari Abdul Ghani ketika mengulas isu sama menegaskan perlu ada tata cara atau alasan yang munasabah sekiranya cadangan disuarakan yang di-Pertua Dewan Rakyat itu ingin dilaksanakan. Katanya jika ahli parlimen itu di pihak kerajaan, sudah pasti ada bertaraf menteri atau timbalan menteri yang tentunya mempunyai banyak urusan menyebabkan mereka tidak berkesempatan untuk hadir di Dewan Rakyat. Katanya, saya setuju mengenai perkara itu, tetapi sebenarnya bila kita mahu siapkan nama siapa yang ponting, itu perlu ada tata cara atau alasan yang munasabah. Cadangan pengecualian bayaran tol sempena Deepawali yang bakal disambut hujung minggu ini sedang dalam perbincangan. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, antara perkara yang diteliti adalah aspek perkongsian kos dengan syarikat pengendali lebuh raya. Katanya kita tahu tentang cadangan pengecualian bayaran tol yang banyak kali disentuh ahli yang berhormat termasuk oleh ahli Parlimen Bagan, Lim Guan Eng. Untuk maklumat, tol percuma dalam perbincangan. InsyaAllah ada berita baik
Tunggulah dalam masa 2-3 hari lagi, kerajaan akan umumkan. Terdahulu, RSN Raya Pakatan Harapan Jurutung pada sesi pertanyaan lisan meminta Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Abdul Rahman Mohamad menyatakan sama ada kerajaan bercadang untuk memberikan sebarang pelepasan tu sempena dipabalik. Bagaimanapun, Abdul Rahman berkata, sebarang pengumuman mengenai perkara itu akan dibuat selepas mendapat kelulusan dari Kementerian Kewangan. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul mengarahkan 2 ahli parlimen masing-masing dari Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan keluar Dewan selepas mencetuskan kekecohan pada sesi petang persidangan. Kekecohan itu berlaku susulan dakwaan pelajar sekolah agama tidak dibenarkan melakukan takbir dan membaca kunut nazilah oleh Menteri Hal Ehwal Agama selain guru diugut kerana menyokong parti pembangkang pada pilihan raya. Arahan keluar dikenakan kepada Muhammad Musbahul Munir Masduki, Perikatan Nasional Parit Buntal dan Muhammad Sani Hamzan, Pakatan Harapan Hulu Langat selama sehari dan mereka dibenarkan memasuki Dewan semula esok. Kekecohan itu bermula susulan dakwaan dibuat Muhammad Musbahul ketika sesi perbahasan di peringkat jawatankuasa bagi Jabatan Perdana Menteri bahawa guru diugut berikutan menyokong parti pembangkang pada pilihan raya. Muhammad Misbahul berkata, guru sepatutnya diberikan hak untuk menyokong pembangkang dan berpolitik asalkan mereka tidak cuai menjalankan tanggungjawab masing-masing. Muhammad Sani kemudiannya bangkit mencela dengan menyatakan bahawa guru tidak boleh berpolitik di sekolah namun tiada halangan berbuat demikian jika berada di luar tugas. Muhammad Misbahul pula mempertikaikan tindakan Muhammad Sani yang tidak tahu peraturan Dewan Rakyat kerana bangkit mencelah perbahasannya tanpa kebenaran. Muhammad Misbahul menyambut perbahasan dengan mengharapkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama supaya tidak menghalang pelajar di sekolah agama daripada melaungkan takbir dan doa kunut nazilah kerana ia diajar dalam sunnah Rasulullah. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil yang juga ahli Parlimen Lembah Pantai mencela dengan menyatakan dakwaan terbabit tidak betul dan ia disambut beberapa ahli Parlimen PH yang membidas Muhammad Misbahul kerana memfitnah dan mengelirukan Dewan dengan kenyataan itu. Johari kemudiannya memutuskan supaya Muhammad Misbahul dan Muhammad Sani keluar Dewan selama sehari susulan kekecohan terbabit. Katanya, saya minta kedua-dua keluar pergi minum kopi. Hari ini saja, esok masuk semula. Seorang ahli parlimen hari ini mencadangkan kerajaan melantik bekas pengerusi bersih Ambika Srinivasan untuk menerajui Suruhanjaya Pilihan Raya. Pupuai Tong Pakatan Harapan Kota Melaka memberitahu Dewan Rakyat bahawa Ambika harus menggantikan pengerusi SPR sedia ada Abdul Ghani Saleh yang akan bersara Mei depan. Katanya, kita maklum pengerusi akan bersara beberapa bulan lagi tahun depan Mei. Bagaimana kerajaan perpaduan akan melantik pengerusi SPR yang baru? Adakah mereka akan melalui jawatankuasa pilihan khas parlimen atau kita boleh mencadangkan nama? Sebab sebagai pengerusi itu adalah satu tugas yang memainkan peranan yang penting dalam usaha kita nak reformasi pilihan raya negara. Di sini saya cadangkan kerajaan perpaduan boleh mempertimbangkan Ambika sebagai pengerusi SPR yang baru yang akan datang apabila pengerusi sedia ada bersara. Ambika ialah seorang peguam dan peguam bela hak asasi manusia terkemuka dan merupakan bekas Presiden Majlis Peguam dari 2007 hingga 2009. Ambika juga merupakan penggerak di sebalik Bersih 2.0 pada 2011. Dia kini berkhidmat dalam Jawatankuasa Eksekutif Pertubuhan Bantuan Wanita dan menganggotai Jawatankuasa Khas Majlis Peguam mengenai hak orang asli. Sementara itu, antara pembaharuan pilihan raya yang dibangkitkan KOH hari ini termasuk persepadanan semula yang adil bagi sempadan pilihan raya dan tetap pegawai pilihan raya. Ku turut menggesa SPR mempertimbangkan pengundian dalam talian sebagai ganti undi pos. Seorang ahli Parlimen Perikatan Nasional menggesa kerajaan menyegerakan pembentangan rang undang-undang yang dicadangkan oleh PAS ketika parti itu menjadi sebahagian anggota kerajaan sebelum ini mengenai sekatan penyebaran agama bukan Islam kepada orang Islam di wilayah persekutuan. Zulkifli Ismail Perikatan Nasional Jasin berkata, Undang-Undang Syariah Peringkat Persekutuan diperlukan supaya Jabatan Kemajuan Islam Malaysia diberi kuasa untuk menyiasat sebarang aduan berhubung dakwaan penyebaran agama bukan Islam kepada orang Islam. Katanya, adakah kerajaan akan segerakan bentang Akta Kawalan ini di Parlimen memandangkan kebenaran itu memang telah diberikan di bawah Perlembagaan Persekutuan. Tanpa undang-undang bertulis, aduan tidak dapat disiasat dan dibenteras. Sekiranya kuasa diberikan Perlembagaan Persekutuan tidak diterjemahkan melalui pergubalan akta ini di peringkat wilayah persekutuan, peruntukan perlembagaan tersebut akan menjadi sia-sia kerana tidak boleh dikuatkuasakan. Zulkifli mematik perkara 11/4 Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan penggubalan undang-undang yang menghalang penyebaran agama bukan Islam kepada orang Islam sebagai sumber kuasa untuk rang undang-undang baru yang dicadangkan itu. Pada 2021, ketika PAS menjadi sebahagian kerajaan persekutuan pimpinan Barisan Nasional, Timbalan Menteri Agama ketika itu Ahmad Marzuki Syari mendedahkan rancangan untuk merangka 4 undang-undang syariah baru termasuk rang undang-undang kawalan dan sekatan
terhadap penyebaran agama bukan Islam. Selanjutnya, Zulkifli hari ini menyatakan peruntukan peringkat negeri yang dikuatkuasakan di 10 negeri kecuali wilayah Persekutuan, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak menyediakan sekatan terhadap orang bukan Islam menggunakan istilah eksklusif untuk orang Islam, termasuk Allah, Baitullah, Kaabah dan lain-lain. Katanya peruntukan undang-undang ini boleh membantu kerajaan mengekang penyalahgunaan kalimah Allah di peringkat wilayah Persekutuan. Zulkifli turut bertanya jika kerajaan akan menyediakan lebih banyak peruntukan untuk JAKIM mengambil lebih ramai kaki tangan profesional dengan memberi tumpuan aspek penyelarasan undang-undang berkaitan syariah di peringkat negeri dan persekutuan. Sekian berita hangat pagi di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.